السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji, mak haji, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada malam ini, pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah, terima kasih Allah di atas nikmat kurniaannya yang melimpah ruah. Hari ini kita berada pada tanggal 18 Zulhijjah. Kalau siang tadi 17 rasanya, dia malam ni dah masuk 18. Betul tak? Betul. 18 Zulhijjah. Jadi kawan-kawan kita yang mengerjakan ibadah haji, ada yang dah balik ke? Dah balik dah? Ke belum balik? Oh, hari Isnin ni. Esok lah. Ke Isnin depan? Besok. Dah ada yang balik Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita, kawan-kawan, orang kampung yang balik daripada mengerjakan haji dikurniakan haji yang mabrur. Tidak ada balasan, kata Nabi, bagi orang yang mendapat haji yang mabrur melainkan syurga. Dan sehinggalah hujung bulan ini, hujung bulan ni rasanya habis lah kot. Habis dah balik, sebab awal bulan 8 dah ada trip umrah. Awal bulan 8 tu saya tengok dalam jadual dah ada trip mengerjakan umrah. Maknanya dijangka hujung bulan ni dah habis lah balik. Kot lah saya pun tak ni. Tapi saya tengok dalam jadual umrah tu awal bulan 8 dah ada dah. InsyaAllah saya akan mengerjakan umrah pada 20 hari bulan 8. Kalau ada yang nak ikut, selalu iklan leh sekali. Ni awal dah iklan. 20 hari bulan 8 dia mengajikan umrah sampai 31 Ogos. Okey, baik. Baru-baru ni kita menyambut hari raya Idul Adha ataupun hari raya Korban ataupun hari raya haji. Rasanya tidak terlambat ingin saya mengucapkan selamat hari raya Korban. Walaupun dah terlepas walaupun dah habis dah. Raya Korban 4 hari. Sampai bila? Sampai 13. Ini dah 17, dah terlepas dah. Dan saya menyambut hari raya Korban, saya tak tahu ada cerita ke tak ke bulan lepas. Saya menyambut hari raya Korban di Syria. Saya baru balik semalam. Baru sampai semalam daripada Istanbul turun dekat KLIA. Jadi saya jauh sikit lah
membawa amanah rakyat Malaysia yang melakukan ibadah kurban di Syria. Saya mewakili Aman Palestin. Ada 4 buah negara yang kami hantar untuk korban: Palestin, Syria, Lebanon dan juga Yaman. Jadi saya pergi ke Syria selama 6 hari ibadah korban di sana. Okey, itu sedikitlah apa ni orang kata info Dan saya bertemu dengan ramai anak-anak Syria. Bila tengok kita punya tajuk kita ni berkaitan dengan kanak-kanak, jadi teringat kepada kanak-kanak di Syria tuan-tuan ni, yang ramai anak yatim, piatu, kemudian janda pun ramai. Janda ramai, balu ramai. Ada satu kamp pelarian tu saya pergi, dia panggil kamp Aramil. Dalam bahasa Arab, armalah janda, Aramil janda-janda. Kamp tu dipenuhi dengan janda-janda dan balu-balu. Dia asingkan satu kamp tu, dia buat untuk janda dan balu-balu sahaja. Jadi bila tengok itulah kan, tengok anak orang teringat anak kita. Tengok janda dah terlupa pula bini kita kan. Lawa-lawa pula janda. Tapi nak tolong macam mana pula Tolong tu je lah. Setakat tolong hantar daging-daging korban ke kamp-kamp pelarian. Jadi begitulah keadaan saudara kita di sana tuan-tuan ni. Kesan daripada peperangan. Walaupun dah 11 tahun mereka berperang, start daripada 2014 tu, perang yang besarnya. Dan sekarang ni dah pasca perang lah, dah 11 tahun berlalu. Tetapi keadaan hidup mereka sangat-sangatlah daif. Duduk di dalam kemah-kemah. Kalau ada rumah pun, rumahnya sangat-sangatlah daif. Cuaca dah lah panas, 40 darjah Celsius. Dan ada satu hari itu kami pergi 45. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya gelap sikit tu, gelap sikit lah. Itu kesan daripada cahaya matahari. Tak pakai ni pula. Dia pun ada bawa apa ke nama entah, sunblock. Saya tak ada bawa sunblock. Jadi gelap sikit lah. Padahal memang gelap dah pun. Tambah sikit lagi gelap. Okey, kita sampai pada muka surat 75. Bukan, 81. Dan saya dipahamkan tadi tuan-tuan dah ada kitab. Tu yang nampak semangat lain macam tu Kitab baru pula tu. Buku baru. Tapi tak sama dengan saya punya ni. Tapi isi dalamnya samalah. Cuma dia punya percetakan ataupun dia punya pengeluar kitab tu tak sama ke. Tapi kitab yang samalah. Iaitu pada tajuk apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa ketika menerima cahaya mata. Yang pertama kita dah tengok, disunatkan bergembira dan mengucapkan tahniah apabila menerima berita kelahiran. Dah. Dan yang kedua, disunatkan mengazankan dan mengiqamatkan anak. Dan hari ini kita nak tengok tajuk kecil yang ketiga, disunatkan. Bila disebut disunatkan tu bukannya sunat macam yang kita faham ni, sunat yang masuk jawi kan. Disunatkan mentahni anak selepas dilahirkan. Ada orang yang faham, oh tahnik. Ada orang tak faham tahnik tu apa. Tahnik tu Melayu cakap belah mulut. Belah mulut. Muka surat 39. Kalau yang buku baru tu 39. Yang buku macam saya ni 81. Katanya yang buku macam saya ni mahal sikit. Pasal dia jilid 1, jilid 2. Satu jilid ni bersamaan dengan 2 buku tuan-tuan tu Sebab tuan-tuan punya buku tu 4 buah baru lengkap. Saya punya jilid 1, jilid 2. Ada 2 je, 2 buah. Okey, bila disebut tahnik, bahasa, bukan bahasa Melayu kot, bahasa tak tahulah, bahasa yang kita guna ialah belah mulut. Kalau dicakap kepada budak-budak sekarang ni, kita kata belah mulut, dia mau faham lain pula, mulut kena belah kan. Jadi kita yang dah biasa menggunakan perkataan itu, fahamlah belah mulut ialah tahnik.
Antara hukum yang disyariatkan Islam adalah sunat mentahnikkan anak selepas dilahirkan. Apakah itu tahnik? Apakah hikmah pensyariatannya? Baik, kalau kita tengok ayat tu apa antara hukum yang disyariatkan. Bila sebut syariat ni tuan-tuan ni, antara yang diperintahkan. Ada perintah dalam bentuk wajib, mesti buat. Dan ada perintah dalam bentuk sunat, elok, digalakkan, sangat bagus dilakukan. Ya, macam kita buat ibadah korban baru ni, sunnatun muakkadah. Ada yang sebut sunat kifayah. Maknanya sunat yang sangat digalakkan. Sehingga kan Nabi kata, barang siapa mampu tetapi sengaja tidak mahu melakukan ibadah korban, fala yaqrubanna musallana, jangan ia menghampiri tempat solat ataupun tempat sembahyang. Maknanya Nabi cukup tak gemar, tak suka dengan perangai orang yang kedekut. Dia mampu tapi sengaja tak nak buat ibadah korban, kerana hukumnya sunat yang sangat dituntut. Maka begitulah juga hukum mentahnik. Islam adalah, yang disyariatkan Islam adalah sunat mentahnikkan. Bila sebut sunat, maknanya tidaklah wajib, tetapi sangatlah digalakkan. Ada ulama yang terjemah, apa makna sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan. Ada orang kata tak ada apa-apa. Buat dapat pahala, ditinggalkan tak ada apa-apa. Tapi yang lebih tepat lagi ialah dibuat dapat pahala, ditinggalkan rugi. Siapa tak buat amalan yang sunat, rugi. Tak solat sunat, rugi. Tak baca Al-Quran, rugi. Tak sedekah, rugi. Sunat sahaja tetapi tak dibuat, sangatlah rugi. Jadi siapa yang tidak mentahnikkan anaknya ataupun cucunya adalah rugi. Adalah sunat mentahnikkan anak selepas dilahirkan. Dah lepas apakah ayatnya? Elok selepas dilahirkan. Bukannya dah besar panjang, dah tobin, dah kutem macam kita ni baru nak ditahnikkan. Dia tak sunat lah, dah besar. Sama juga macam akikah. Tapi tajuk akikah ni belum lagi sekarang. Terlangkau pula. Macam baru ni buat ibadah korban, boleh tak sekali dengan akikah? Dalam satu ekor lembu ada 7 bahagian. 4 bahagian buat korban, 3 bahagian buat akikah. Boleh. Itu panjang pula lah cerita tu. Tapi nak ceritanya, akikah itu sunatnya lepas lahir. Kan? Bukannya dah 70 tahun umurnya. Dia 7 hari. Selepas lahir ni dah 70, ustaz saya nak buat akikah lah. Untuk siapa? Untuk saya? Kan? Tak disunatkan lagi. Dan ada ulama kata sehinggalah umurnya baligh. Sebelum baligh tu, sebelum baligh, bagi lelaki maksimum balighnya umur 15. Maksimum. Ustaz saya tak mimpi lagi. Mimpi apa? Mimpi kahwin dengan anak Tok Pengulu. Dia kalau balik dia mimpi kahwin dengan anak Tok Pengulu, dia memang katalah. Dia belum mimpi lagi. Walaupun belum mimpi lagi, tapi kalau dah umurnya 15 tahun, maka dikira automatically, secara automatiknya dia sudah balik, sudah cukup umur bagi lelaki. Bagi perempuan dia awal lagi, 12 tahun kalau tak silap. Baik, apakah hikmah pensyariatannya? Apakah itu tahnik? Apakah hikmah pensyariatannya? Maksud tahnik ialah perbuatan mengunyah buah kurma. Siapa yang kunyah ni? Menggosok kunyahan itu di lelangit anak, iaitu dengan meletakkan sebahagian daripada kunyahan itu pada jari, kemudian memasukkan jari itu ke dalam mulut bayi dan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan lembut sehingga kesemua bahagian dalam mulut terkena kunyahan kurma itu. Kejap lagi baru dia sebut siapa yang mengunyahnya. Jangan kita bagi seketui kurma tu, kan? Kita masukkan kurma yang belum dilenyitkan ataupun dikunyah ke dalam mulut bayi, kan?
Kalau tak habis baca tu kita ingat, oh masukkan sebiji kurma ke dalam mulut bayi, kemudian kita tenyih dekat lelangit dia. Dia yang kena kunyah. Bukan. Yang mengunyahnya siapa? Sekiranya tidak ada kurma. Maknanya fahamnya tuan-tuan ni ialah nombor satu sekali mesti kurma. Ya. Dalam amalan masyarakat kita, dia madu lah, kemudian apa lagi. Tapi buah ataupun benda yang nak dijadikan sebagai bahan tahnik itu mesti kurma nombor satu. Sekiranya tidak ada kurma, dapat digantikan dengan apa-apa bahan manis seperti makud, iaitu ketulan gula yang dicampurkan dengan air bunga. Perbuatan ini adalah sunnah yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam mengikuti dan menghidupkan sunnah ini. Bila dia sebut kurma tuan-tuan ni, tak payahlah tanya pula kurma Yusuf Tayyub ke, kurma apa je nama kurma, apa nama-nama kurma tu kan ada banyak. Bila sebut kurma ni pula tuan-tuan ni, dia ada 3 jenis. Satu dia panggil tamar, satu rutab, satu lagi balah. Balah ialah kurma muda, macam putik kurma lah kot, kurma muda. Kalau rutab, kurma basah ataupun kurma muda nak kemasak, itu dia panggil rutab. Kalau tamar, kurma kering. Dia ada tiga kategori. Macam kita selama hari ni bila sebut kurma je lah. Bila berbuka, kurma. Bila bersahur, kurma. Tapi Nabi ketika berbuka, Nabi akan makan rutab, iaitu kurma muda nak kemasak ketika berbuka. Jika tidak ada rutab, barulah Nabi makan tamar. Tamar ialah kurma kering. Dia punya macam tu lah. Dia punya sunnahnya macam tu lah. Kemudian satu lagi jenis-jenis kurma. Ada kurma dia panggil namanya ajwah. Itu kurma yang paling mahir, dikenali sebagai kurma Nabi. Asal tempat dia ialah Madinah. Asal kelahiran kurma ajwah ialah Madinah. Dia yang paling mahir. Dia besarnya tak besar sangat, tak kecil sangat, sedang-sedang, warnanya kehitaman. Itu namanya kurma ajwah. Sekilo lebih kurang 100. Murah sikit 90. Paling murah 80. Ustaz, saya beli 50 aja dekat pasar Kemunting kan. Itu kurma ajwah lama. Dah lama, lebih 6 bulan dia jual murah. Nak habiskan stok kan. Lepas tu pula ada kurma ajwah ni yang dah ditanam di luar daripada Madinah. Maknanya yang bukan ori lah. Ori asal kelahiran dia Madinah, tapi dah ditanam di tempat-tempat lain. Jadi dia punya grade dia kurang sikit. Macam tu lah tuan-tuan ni. Kemudian ada nama kurma tu sukari. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Madinah ke, kalau dibawa ke pasar kurma, nanti Pak Arab tu kata, kurma bagus untuk lelaki, kuat, dia kata. Iaitu kurma sukari namanya. Orang lelaki elok amalkan makan kurma sukari, kurma power, kata dema lah untuk orang lelaki. Padahal semua kurma tu elok, tapi dikatakan kurma yang bagus untuk tenaga batin namanya sukari. Siapa yang biasa ni tahulah untuk orang perempuan saya lupa apa entah namanya. Ada juga untuk orang perempuan pun ada juga kurma. Jadi untuk budak-budak apa? Kang bagi sukari, kuat pula budak tu kang. Kan? Bagi dia tak kisah kurma apa pun tuan-tuan ni. Dan dia asal namanya kurma. Ada satu lagi kurma, dia mengata kurma China. Yang itu tak masuk dalam kategori kurma sebenarnya. Kurma China. Kan? Pada saya lah dia bukan jenis-jenis kurma yang ni lah, kurma tiruan ke apa tu. Baik, antara hikmah di sebalik pensyariatan tahnik adalah menguatkan otot mulut dengan menggerakkan lidah, lelangit dan 2 rahang supaya anak bersedia memasukkan puting ibu ke dalam mulutnya.
dan menghisap susu dengan kuat secara semula jadi. Itu antara hikmah dia. Betul lah kan? Saya tak ada terlajak. Betul lah. Dia tak cerita lagi siapa yang nak kunyah tu, belum cerita lagi. Tadi maksudnya bukan baby tu yang mengunyah, ada orang lain yang mengunyah kurma tu, kunyah dah sampai dia lembek ataupun hancur, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi, kemudian digerakkan, maknanya dipekapkan, ditekan kepada lelangit. Lelangit dan dua rahang supaya anak bersedia memasukkan puting ibu. Itu antara tujuannya lah. Mula-mula maknanya dia nyonyotlah dulu jari yang memasukkan tu. Bila mana kita lekatkan pada lelangit tu, biasanya baby akan menyedut, dia akan mengisap jari kita tu, seolah-olah macam itulah puting ibunya. Macam itulah. Jadi kadang-kadang kita pergi ke hospital tuan-tuan ni, ada jugalah misi-misi ataupun nurse ni yang tak tahulah, mungkin macam tu dia punya budaya dia kan. Tapi kadang-kadang saya dengar pun rasa kita pula yang malu kan. Tapi tuan-tuan pun ada pengalaman kot. Ini pengalaman dekat hospital Taiping ni sendiri. Waktu bukan hospital Taiping, hospital Kuala Kangsar yang pernah saya dengar lah dekat telinga saya kan. Baby tu menangis. Lepas tu datang misi. Misi pun kata dekat mak dia tu, "Ata bagilah dia susu." Dah bagi. Tapi apa ni, dia tak nak minum. Sebab puting susu ibunya tu macam tak berapa nak keluar lah kot. Kecil ke, tenggelam ke apa ke kan. Lepas tu si misi ni boleh cakap pula dekat ibu ni tadi, "Kamu tak bagi ke suami kamu hisap?" katanya. "Apa hal tenggelam? Apa hal maknanya putingnya tu tak keluar lah." Kan? Dia boleh cakap macam tu tengah-tengah orang ramai masa tengah. Masa tu waktu melawat, saya pun ada dalam tu. Kita pula yang rasa malu pula masa tu. Dia maknanya mulut lepas lah dia cakap. Jenis lepas aja. Padahal orang ada dekat situ kan. Wallahualam. Baik. Sebaiknya tahnik dilakukan oleh orang yang dikenali ketakwaan dan kesolehannya. Itu yang kita minta tok imam tu, ataupun ustaz ke, ataupun tok guru ke. Kita ambil kesempatan. Kadang-kadang bila kita tengok dekat Facebook lah, kawan-kawan kita, ada seorang tok guru datang ke Kemunting misalnya. Masa tu dia dapat tahu, tok syekh sekian-sekian, tok guru sekian-sekian, dia pula baru dapat baby. Dia pun ambil kesempatan, ambil peluang. Dia bawa anak dia pergi ke masjid, tempat tok guru tu buat ceramah ke, ataupun di mana-mana lah. Dia pun cari tok guru tu, minta supaya tolong tahnikkan. Ataupun dalam istilah lain dia panggil tabrik, mengambil berkat daripada orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang alim kan. Kita cari orang macam. Tapi sekurang-kurangnya siapa dia? Kalau tak adalah tok guru yang hebat-hebat dalam kampung kita, sekurang-kurangnya tok imam pun jadilah. Tok imam kita ataupun ustaz di dalam kampung kita. Kita cari orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab bila orang soleh yang mengunyah kurma tu tadi, ambil berkat daripada kunyahan tok imam, kunyahan orang yang baik-baik ni tadi, ambil berkat daripada kunyahan dia tu tadi, kita masukkan ke dalam mulut anak kita, ataupun tok guru tu sendiri yang memasukkan jari dia ke dalam mulut anak kita, mudah-mudahan ada keberkatannya. Mudah-mudahan anak kita tu pun mengikut jejak langkah seperti orang-orang yang soleh tersebut. Itu tujuannya. Dengan harapan anak itu juga menjadi orang yang bertakwa dan soleh. Okey, kita tengok dia punya hadisnya. Disebutkan dalam dua kitab sahih daripada hadis Abu Burdah daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku dikurniakan seorang anak dan aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menamakannya Ibrahim, mentahnikkannya dengan sebiji tamar, mendoakan keberkatannya dan kemudian memulangkannya kepadaku."
Jadi masa itu ada Nabi. Mereka carilah Nabi kan. Hari ini jangan carilah Nabi. Memang tak ada lah. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, tu bukan Nabi. Itu gila babi. Tak ada Nabi lah. Jangan cari. Kalau ada pun Nabi yang akan muncul, itu kita akan tahu. Beritanya akan tersebar secara besar-besaran. Iaitu Nabi Isa alaihissalam. Baru ni saya tengok ada satu video YouTube lah, tuan-tuan pun ada saya tengok. Saya rasa tuan-tuan pun ada tengok. Ustaz Azhar Idrus. Dia punya tajuk YouTube dia, Ustaz Azhar Idrus cakap orang putih. Cakap orang putih. Kan? Tuan-tuan kalau nak tengok YouTube tu type je UAI cakap orang putih, rasa saya lah. Sebab masa Raya Korban baru ni ke bila punya entah keluar video tu, ada orang putih bersembang dengan Ustaz Azhar Idrus masa Hari Raya Korban. Ditanya kenapa sembelih lembu. Kan? Kenapa sembelih lembu? Ustaz Azhar Idrus tanya balik. Dalam bahasa Inggeris lah, maknanya Ustaz Azhar Idrus pandai cakap orang putih. Bukan pandai Arab je, orang putih pun pandai. Kan? Dia tanya balik. Kamu kalau nak makan daging buat macam mana? Kami itulah, kami bunuhlah lembu tu, barulah boleh makan. Sama juga kami pun kalau nak makan lembu, bukan boleh kejar lembu tu, kokak terus lembu tu makan sambil-sambil hidup tu. Kami pun kena bunuh lembu tu dulu. Tapi cara nak membunuh lembu dalam Islam ialah kena sembelih. Dan sembelih mestilah di bahagian tengkuk, di bahagian lehernya. Melainkan ada kes-kes tertentu sahaja. Itu panjanglah kalau nak ceritakan. Kita boleh sembelih di tempat selain daripada tengkuk dalam keadaan apa. Tapi secara asasnya sembelih mestilah di bahagian leher ataupun bahagian tengkuk. Itu yang cara Islam. Ustaz Azhar itu kabur dekat orang putih tu, itu Islam ajar cara dia mesti sembelih di bahagian tengkuk. Antara hikmahnya kenapa? Sebab bila sembelih di bahagian tengkuk, nanti darah tu keluar dan dia akan keluar tu habis. Darah tu keluar secara orang kata secara yang betul punya lah. Kalau sembelih tempat lain, darahnya masih ada yang tinggi. Kan? Jadi itu tidak elok untuk kesihatan. Kalau siapa yang makan ada darah beku ke darah tertinggal dalam badan apa ni binatang tu, nanti akan mendatangkan penyakit. Jadi itu antara hikmahnya, kenapa sembelih di bahagian tengkuk. Tapi ada binatang yang kalau sembelih tengkuk dia pun tak halal juga. Itu namanya balik bayar, babi. Ustaz, saya nak makan babi tapi saya sembelih dulu. Kan? Halal tak? Yang itu kamu sembelih lah macam mana pun memang tak halal. Sebab satu lagi hikmahnya kenapa kalau disembelih pun dia tak halal. Sebab dia binatang yang tak bertengkuk. Kepalanya bercantum terus dengan badan. Kan? Dia tak ada tengkuk. Itu yang nyondor je kerjanya. Jadi sembelih kat tengkuk babi tu kira tak tepat sebab dia tak ada tengkuk. Dia tak ada leher. Baik. Jadi sebenarnya nak cakap apa tadi, terlupa pula dah. Macam mana dah cerita Ustaz Azhar Idrus tu Ya, apa saya nak cakap tadi, dah terlupa dah. Tak apa, kita baca balik hadis ni baru teringat balik. Baginda menamakannya Ibrahim. Jumpa. Patah baliklah cerita kita tu. Kita jumpa orang yang soleh. Cari orang yang soleh. Jadi yang soleh pada zaman itu dah tentulah yang paling soleh ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tak adalah Nabi tak ada. Yang saya sebut tadi kalau nak jumpa pun yang ada akan turun iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ceritanya tadi Ustaz Azhar Idrus kata depa ni orang putih ni dia Kristian. Dia Kristian. Kita Islam, Nabi kita Muhammad. Tapi kita sebagai orang Islam pun percaya Nabi Isa itu apa dia panggil? Messenger of God. Pesuruh Allah juga, Nabi juga. Walaupun kita Islam, kita tak boleh kata Nabi kami Muhammad je. Nabi Isa bukan Nabi kami. Ini Nabi orang Kristian. Tak. Kalau orang Islam kata Nabi Muhammad Nabi kami, Nabi Isa tu untuk orang Kristian.
Jawapan tu tak betul. Itu bukan Islam yang the true Muslim. Bukan Islam yang betul jawab macam tu. Semua Nabi-Nabi adalah Nabi kita. Dan Nabi yang diutuskan, Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Jesus seperti mana yang mereka faham, bagi kita ialah Nabi Isa alaihi salam, itu juga adalah Nabi. Tetapi bagi orang Kristian, dia tak menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, kan? Dia hanya itu yang kita kata salah faham di dalam agama mereka, dan mereka menganggap 3 Tuhan itu. Tuhan ada anak, Tuhan ada bini. Kita tak ada, Tuhan satu aja. Esa, dan Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nabi Muhammad ialah pesuruh, pesuruh Tuhan, pesuruh Allah. Jadi itulah ceritanya tadi, kan? Nak kaitkan dengan apa ni, orang putih yang bertanya soalan tentang korban kepada Ustaz Idrus. Baik, jumpa dengan Nabi Muhammad. Baginda menamakannya Ibrahim. Sambil-sambil datang mentahnikkan anak, sambil-sambil juga minta Nabi bagi nama, bagi cadangan nama. Agak-agaklah kita lah sekarang tuan-tuan ni, kalau jumpa Datuk Imam, kan, kita kata saya belum fikir lagi nama anak ni, tapi saya nak minta cadangan daripada imam. Apa nama anak saya ni? Apa nama cucu saya ni? Tok Imam kata bubuh nama Ibrahim. Kita kata Ibrahim, nama pun koman, nama pun tak glamour, kan? Orang kalau sekarang ni nama Ibrahim, Muhammad, nama Abdullah, kan? Itu dianggap nama kampung, nama tak glamour. Habis nak bubuh nama siapa? Bubuh lah Raikal ke, Daniel ke, kan? Nama-nama jenis macam itulah. Kalau nama Muhammad sahaja, kan? Orang Melayu ni dia ada Muhammad, Nizam, Laksmana. Ada 3 patah. Muhammad, Luqman, Hakim. Dia Muhammad juga, tapi Muhammadnya pangkal, lepas tu ada sambung. Tapi kalau orang Arab, Muhammad je, kan? Kalau Musa je, Ibrahim je. Dia tak ada sampai 3 patah. Tu yang tak muat kolom tu, tak muat petak tu. Panjang benar namanya, kan? Nama bapaknya pendek je, nama anaknya jela-jela pula. Ada seorang perempuan di mana ke, saya ceramah di satu sekolah, Siti Nur Batrisha Natasha, apa Shisha ke ujungnya pun dah. Ada Shisha pula lagi, tapi panjang lah namanya. Tiba bapaknya Yub aja, kan? Siti Nur Batrisha Natasha Shisha Yub. Fenty Yub. Bapaknya pendek, anaknya punya panjang. Udah tak muat. Baik, terus minta nama sekali, bagi cadangan nama. Tapi kalau kita dah ada cadangan nama tuan-tuan, kita cuma minta pendapat daripada Tok Imam. Okey tak nama ni? Nama ni okey tak? Saya gabungkan, nama saya Mazlan, isteri saya nama Linda, jadi anak saya Mazda. Okey tak nama ni? Kan? Apa makna Mazda tu? Nama kereta? Tak ada makna. Jadi nama itu penting, ada makna yang baik. Kenapa? Sebab innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum, kata Nabi. Sesungguhnya kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa-bapa kamu, maka perelokkan nama kamu. Nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan bin ayah kita. Maknanya sebiji macam dalam IC tu, kan? Ustaz, saya dengar kalau orang dah mati dia bin dengan mak. Setakat ini tuan-tuan ni, pandangan ulama mengatakan tidak kuat, ataupun tidak, nak kata tidak sahih tu pun ada juga pendapat yang kata bila hidup bin ayah, mati bin mak. Tapi Nabi sendiri menyebutkan di padang mahsyar nanti kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama bapa. Maknanya bin seperti yang dalam IC itulah, kan? Bin ayah, bukan bin mak, ya. Wallahu alam. Itu pun ada apa ni kita kata perselisihan ataupun ada pendapat, ya. Macam Tok Imam sebelum ni saya rasa saya ada sebut, Tok Imam kalau baca talqin, dia akan bacakan bin ibu, kan?
Tapi kalau ikutkan Nabi kata, mati pun bin ayah juga. Kenapa nak bin ibu? Mentahnikkannya dengan sebiji tamar, mendoakan keberkatannya. Dah lepas tahnik tu doa pula. Kan? Bukan tahnik saja. Sebab itu bila kita serah kepada ustaz ataupun tok guru yang tahnik, dia akan baca doa. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Yang ke depannya dia ada cerita siapa sahabat yang mendapat doa daripada Nabi dan akhirnya dia menjadi seorang yang hebat. Allahumma faqihu, kalau anak tu lelaki hu, Allahumma faqihu fid din, ya Allah bagilah dia kefahaman tentang agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan alimkan dia dalam ta'wil, wahdihi siratakal mustaqim, dan berinya petunjuk jalan yang lurus. Wahdihi siratakal mustaqim. Kalau anak tu perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil wahdiha siratakal mustaqim. Samalah kalau macam kita solat jenazah, tuan-tuan ya. Ustaz saya tak retilah Arab ni, laki perempuan payah hu-ha. Yang penting kita niat je lah, sahaja aku solat ke atas ini jenazah, kan? Tak kira lah lelaki ke perempuan ke. 4 rakaat. 4 rakaat panjang. Panjang pula sembahyang jenazah 4 rakaat. 4 kali takbir kerana Allah. Tak tahu lelaki ke perempuan. Tambah-tambah kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, as-salatu 'alal amwat. Pengumuman daripada Tok Bilal, as-salatu 'alal amwat. Moh kita solat jenazah ramai-ramai. Solat jenazah banyak. Amwat tu ada banyak jenazah, lebih daripada 2 ataupun lebih daripada 3. Amwat, tak kira laki ke perempuan. Kita pun tak tahu laki ke perempuan. Kita niat saja aku solat jenazah kerana Allah. Senang ya. Tapi kalau dia sebut as-salatu 'alal as-salatu 'alal mayyit, kalau mayyit 1, amwat banyak. As-salatu 'alat tifl, ada seorang budak. As-salatu 'alal amwat wal atfal. Atfal maknanya ada banyak budak-budak. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman, habis aja solat jenazah, kebetulan kita keluar tu tengok dema tengah mengusung jenazah. Kita pun berambat pergi nak usung juga. Merasa kita mengusung jenazah, kan? Kalau dekat Masjid Nabawi tu usung-usung terus masuk ke dalam perkuburan Baqi'. Dapat merasa masuk dalam perkuburan Baqi', sebelah Masjid Nabawi. Kalau tidak, sahaja nak masuk dia ada waktu dia. Itu pun lelaki saja, perempuan tak boleh masuk. Tapi kebetulan masa tu tengah usung jenazah, dia tak kira waktu, dapat masuk sekali. Kita pun tengok, lain macam lah kubur sini, tak ada batu nisan, kan? Ada batu nisan, tapi batu dia tu guna batu sungai, satu je. Satu batu je. Kalau di tempat kita ni 2 batu pacak, kan? Kepala, kaki. Kemudian ada pula binaan. Itu pun dibincangkan oleh para ulama, tuan-tuan ya. Ada binaan yang kekal, ada binaan yang temporary, boleh dicabut-cabut. Dia pasang macam puzzle. Kata ulama, kalau yang pasang tu okey, pasang macam puzzle tu kan, boleh dicabut. Kalau yang dibina kekal, itu ada pendapat yang kata tak boleh, ada yang kata boleh, macam tu lah. Jadi yang tu pun saya tak nak lah membincangkannya dengan panjang lebar. Tapi baru ni saya pergi dekat Syria, kubur dia lagi besar batu nisan daripada kita. Macam kita punya batu nisan kan, kira yalah lebih kurang gitulah. Dia punya batu nisan dia petak, ada 2 kaki, kepala 2. Ada binaan yang jenis kekal pun ada, binaan yang jenis pasang-pasang tu pun ada. Dan pernah satu ketika, tuan-tuan ni, saya dimaklumkan oleh wakil daripada sana, satu puak yang tidak bersetuju dengan cara kubur yang macam tu, depa hancurkan, depa pecahkan semua kubur-kubur di kawasan itu, perkuburan di situ. Di situ sebenarnya ada pertembungan di antara Salafi dan juga Khalaf. Pendapat Salafi dan pendapat Khalaf.
Katanya macam itulah. Salafi lebih merujuk kepada, kalau kita di Malaysia ni dia mengata Wahabi. Wahabi. Ya, depa tak suka, tak bersetuju kerana itu tidak mengikut sunnah. Nabi tak ajar kubur buat cara macam tu. Jadi depa pecahkan habis. Jadi itu yang kita tak nak berlaku di tempat kita ni tuan-tuan ni, kalau pertembungan yang macam tu. Kalau sampai ke satu tahap nanti, ya, bila mana satu puak menguasai, mereka akan robohkan kerana Nabi tidak buat seperti itu. Wallahu alam, itu pun ada satu perbincangan jugalah. Baik, jadi nak ceritanya tu tadi, macam mana cerita tahniah anak ni sampai ke situ guys, dengan sebiji tamat mendoakan keberkatannya dan kemudian memulangkannya. Sajalah nak cerita. Ya, waktu saya pergi di Syria tu, hari raya Korban tuan-tuan, habis saja hari solat sunat hari raya, depa bawa kami pergi ke kubur. Sudah. Kan? Ke mana pula nak bawanya? Dia kata jom pergi ziarah kubur. Rupanya tuan-tuan, budaya mereka ni lebih kurang jugalah macam budaya kita. Lepas solat hari raya, mereka akan pergi ke tanah perkuburan ahli keluarga mereka, dan saya tengok lebih meriah dan lebih dahsyat lagi daripada di tempat kita. Dah macam pesta, penuh. Kawasan tanah perkuburan tu penuh dengan ahli keluarga, menziarahi keluarga mereka masing-masing. Penuh. Saya tak pernah lagi nampak suasana seperti itu di tempat kita. Saya tengok budaya kita pergi juga ke kubur, tapi tak adalah ramai sangat. Yang pergi, yang tak pergi pun ramai. Kan? Tapi di sana tu boleh dikatakan macam wajib. Ya, semua ahli keluarga akan menziarahi kubur keluarga mereka yang telah meninggal dunia selepas solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya Aidul Fitri saya tak pasti, tapi Aidul Adha yang saya pergi baru ni, memang kawasan perkuburan itu dipenuhi dengan ahli keluarga menziarahi keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Dan yang menceritakan kepada saya tu tentang ahli keluarga dia, yang dia kata ini mati kena bom, ni sepupu dia mati kena bom, ni kena tembak, macam itulah. Dan yang menembak mereka itu juga menyayat hati tuan-tuan ni. Dan yang membunuh mereka ialah pemerintah negara mereka sendiri, presiden mereka sendiri, iaitu tentera Bashar al-Assad. Kan? Bayangkan tuan-tuan, Perdana Menteri kita ataupun agung kita mengerahkan tentera-tentera membunuh rakyatnya sendiri. Itulah yang berlaku di Syria. Pertembungan di antara Syiah dengan Sunni. Kerana dia punya rakyat dia kebanyakannya Sunni, tidak bersetuju dengan pemerintah yang dia punya fahamannya ialah Syiah Alawiyah, Syiah yang melampau. Jadi dia tergamak membunuh dan mengebom rakyatnya sendiri. Bashar al-Assad. Itulah yang berlaku di Syria, dan kita harap na'udzubillah tidak berlaku di tempat kita. Baik, hadis yang kedua direkodkan dalam dua kitab sahih daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan Abu Talhah mempunyai seorang anak yang sakit. Semasa beliau keluar, anaknya meninggal dunia. Ni cerita yang pernah kita ceritakan dulu ya. Sekembalinya ke rumah, Abu Talha bertanya, apa khabar bayi? Ummu Sulaim berkata, lebih tenang daripada sebelum ini. Sama tak dalam buku? Sama kan? Ummu Sulaim berkata, lebih tenang daripada sebelum ini. Selepas itu Ummu Sulaim menyediakan makan malam untuknya, dan Abu Talha makan secukupnya. Kemudian beliau menyetubuhi isterinya. Selesai bersetubuh, isterinya berkata, kuburkanlah bayi kita. Ni kadang-kadang kalau sebut bahasa-bahasa yang macam ni, ada orang kata lucah pula, tapi ni dalam kitab sebut kan. Jadi kena sebutlah bersetubuh tu. Keesokan harinya Abu Talha pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu apa terjadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu bersetubuh pada malam itu? Rasulullah tanya terus terang. Beliau menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan, ya Allah, berkatilah mereka berdua. Selepas itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, Anas bin Malik, bawalah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang sebelum ni kita pernah ceritakan tuan-tuan ni, tapi yang ini dia tak ceritalah. Yang sebenarnya anak dia tu dah meninggal.
ya, yang isteri dia tak cerita. Suami dia balik, dia boleh layan suami dia tu padahal anak dia dah meninggal. Kan, dia tak khabar pun. Dia tak nak supaya suami dia susah hati. Suami dia baru balik daripada musafir, balik daripada umrah ke, kan, balik daripada misi korban ke. Jadi isteri ni layan suami dia, ya, layan makan, layan tidur apa semua. Besoknya baru, lepas itu baru dia khabar, sebenarnya bang, anak kita yang saya kata tenang tengah tidur tu, dia dah tidur terus dah meninggal dah pun, dah mati dah pun. Itu yang dia datang kepada Rasulullah bercerita. Kemudian Nabi kata, malam tadi ada buat apa? Ada persetubuh ke? Ada. Dan anak yang lahir daripada hasil persetubuhan itulah menggantikan anak yang telah meninggal dunia itu. Selepas itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, yakni Anas bin Malik, bawalah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas membawa bersamanya beberapa biji tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya dan berkata, adakah kamu membawa bersama apa-apa makanan? Mereka menjawab, ya, beberapa biji kurma. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil dan mengunyahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebahagian kunyahan itu daripada mulutnya dan meletakkannya di dalam mulut anak itu, mentahnikkannya dan menamakannya Abdullah. Kalau tak silap saya, inilah Abdullah bin Mubarak. Abdullah ini ke yang nama anak yang alim ni lah, hasil daripada perhubungan suami isteri malam itu. Lepas tu Rasulullah pun doakan dia, tahnikkan dia, buhkan nama anak. Dan anak itu menjadi anak yang sangat-sangat hebat. Maknanya Allah menggantikan dengan anak yang soleh, yang hebat. Walaupun kita kehilangan seorang anak, tetapi sabar dengan ujian. Dan seperti hadis yang pernah kita baca sebelum ini tuan-tuan ni, kalau ada di kalangan kita ni yang anak dia meninggal sewaktu kecil, jangan kita cepat meroyan ataupun cepat bahasa dia pasrah ke apa ke. Pasrah tu elok lah, tapi menyalahkan takdir. Sebab apa? Sebab anak itu boleh menjadi peguam untuk kita di padang mahsyar nanti. Anak yang mati tadi, mati sewaktu kecil, mati dalam keadaan dia tidak lagi ditaklifkan, dia belum balik lagi, belum ada kewajipan lagi, dia budak yang masih suci tak berdosa, dia akan jadi peguam untuk kita besok. Di dalam hadis menceritakan anak itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah ibu bapanya nak dicampak ke dalam api neraka, banyak dosa bapak dia. Jadi anak ni datang, wahai Tuhan, jangan campakkan ayah saya, ibu saya ke dalam neraka. Kerana ibu dan ayah saya bersabar dengan kematian saya waktu saya kecil dulu, saya mati, dia sabar. Jadi jangan campakkan ibu bapa saya ke dalam api neraka. Itu untungnya orang yang anak dia meninggal sewaktu kecil. Jadi janganlah cepat kita melatah, mengatakan Tuhan tak adil, Tuhan ni tak patut, kan? Ada hikmahnya, dan itu sesuatu yang sangat berat untuk diterima. Apabila ibu bapa kematian anaknya sewaktu kecil. Dan ada pengalaman yang pernah kita dengar, ada ustaz kita juga kan, Ustaz Yusuf ke apa ke, dia pernah cerita pengalaman dia, anak dia accident, meninggal, dan dia nak move on, nak menerima kematian anak dia tu 6 bulan selepas itu. Mungkin dia ada cerita kot, saya pun dengar cerita dia dalam kuliah lah. Dia nak terima takdir itu 6 bulan selepas itu baru dia boleh move on. Kan? Baru-baru tu memang dia sangat-sangat berat. Berbeza dengan anak yang kematian ibu bapa, dia cepat move on. Kan? Dia boleh terima pasal bapaknya pun banyak harta, dia pun dapat banyak juga pembahagian harta pusaka, dia cepat je move on. Kan? Itu perbezaannya. Dan pernah ada satu kisah menceritakan tuan-tuan ni, seorang sahabat yang menggendong ibunya, dia bertanya kepada, saya lupa tanya kepada sahabat ke tanya kepada Rasulullah, adakah saya telah berbakti kepada ibu saya gendong dia. Kemudian dijawab, kamu belum lagi berbakti, walaupun kamu gendong dia ke sana kemari, kan, kamu rasa kamu buat sesuatu yang memang berat lah,
Bukan senang nak bela ibu bapa yang sudah uzur, yang paralyzed, yang yang sakit, kan? Kita rasa berat, kita rasa macam dah berbakti sangat dah. Tapi Nabi kata, "Dak, belum lagi, kamu gendonglah dia. Macam mana pun kamu belum berbakti lagi." Kan? Kamu belum lagi dapat menebus. Bukan kata belum berbakti, kamu belum lagi dapat menebus jasa ibu kamu kepada kamu. Kan? Sebab apa? Sebab ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anaknya sihat dan hidup. Akan tetapi seorang anak apabila ibu bapanya uzur, sakit, sentiasa mengharapkan supaya ibu bapanya cepat mati. Itu bezanya. Kita sebagai ibu bapa, bila anak sakit, ya Allah Tuhanku, susah hati. Kalau boleh pindahkan sakit, kan? Anak kita kena corona, kena covid, kita tengok pun sengsara anak kita. Kita tak gamak, kita tak sampai hati. Kita kata pindahkan sakit tu pada kita. Padahal kita pun teruk je. Kita pun ada kecil manis, darah tinggi, ada macam-macam penyakit. Tapi tak gamak tengok anak kita sakit. Tetapi rupanya kita sebagai anak, bila ibu bapa sakit, kita harap supaya ibu bapa kita biarlah cepat mati. Kan? Senang sikit, jenuh nak melanya. Macam itulah. Sebab itu tidak boleh dibalas pengorbanan ibu bapa. Baik tuan-tuan, jam pun dah berbunyi dah. Lalu Nabi mengambil dan mengunyahnya. Okey, kita sampai situ je lah. Cuma nak ceritanya, kena kunyah. Siapa yang mengunyahnya? Iaitu orang soleh, ataupun orang alim, ataupun tok guru, ataupun tok imam. Kalau bukan tok imam pun dia orang soleh, orang yang baik-baik, yang dikenali sebagai orang soleh dalam kampung kita ni. Maka kita suruh dia tahnikkan. Caranya macam mana? Dia kena kunyah. Orang yang soleh ni tadi kunyah. Kemudian dah lembek-lembek tu, dah lenyek tu, masukkan ke dalam mulut bayi tu. Bukannya suruh bayi tu yang mengunyahnya, kan? Dia pun tak ada gigi lagi. Tapi ustaz, saya ni pun macam bayi juga, gigi dah tak ada. Saya kembali menjadi bayi. Kan? Kita dah tua ni tuan-tuan ni, dia kembali menjadi bayi. Gigi pun tak ada. Lepas tu perangai pun dah macam bayi, kan? Dia jadi macam mengada-ngada sikit, jadi macam manja-manja sikit, kan? Gemuk nak teroyak, gemuk nak menangis, dan bukan senang menjadi orang yang sudah tua kembali menjadi bayi ni. Kadang-kadang cepat nak marah. Ada pengalaman membela ibu bapa yang sudah uzur tuan-tuan, kan? Macam itulah dia punya hal keadaannya. Okey, sekadar itu saja sampai pada muka surat 83. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ketiga. Al-Khilal melaporkan, Muhammad bin Ali memberitahunya, aku mendengar ibu kepada anak Ahmad bin Hanbal menceritakan semasa beliau muda rasa sakit. Okey, insya-Allah sampai di situ. Baiklah, untuk akhirnya iklan tadilah, iklan siapa nak pergi umrah. Kalau nak pergi 20 hari bulan Ogos saya akan pergi. Itu kalau saya tengok jadual lah, trip yang ketiga ataupun keempat. Sebenarnya awal Ogos tu dah ada dah. Kalau tak pergi dengan saya pun cuma sekadar info. Kalau tuan-tuan ada yang nak pergi umrah, nak pergi umrah selepas musim haji, paling awal dia akan buka pada saya tengok ada yang 5 hari bulan. Macam itulah, awal Ogos dah ada buka dah trip umrah, trip mengerjakan umrah. Dan sekarang ni alhamdulillah banyak SOP yang telah dilonggarkan. Antaranya baru ni tak perlu lagi mengisi traveller tu dekat My Sejahtera tu. Maknanya balik daripada luar negara dah tak perlu isi dah. Dan mungkin akan datang yang mask pun mungkin tak payah pakai dah kot. Mungkin lah, sebab saya pergi Turki tak payah pakai dah. Sampai-sampai dekat airport Turki tu, kalau kita pakai, mereka tengok kita pula macam pelik, kan? Siapa pula dia ni pakai, kan? Sebab orang lain semua dah tak pakai dah. Dan memang tidak ada arahan menyuruh pakai di Turki. Kemudian di Syria lagi lah tak ada. Rasanya di Syria tu daripada dulu tak ada tak ada mask kot. Tak ada pakai, tak tahulah. Tapi saya tengok memang tak ada pakai.
Di Turki SOP-nya memang tak ada, tapi kesnya banyak juga. Saya dengar berita dia tu, macam pandai sangat bahasa Turki kan. Tak tahu lah, saya tengok dekat TV tu tulis dia lah, ada tulisan kan. Pasal bahasa Turki ni memang payah nak belajar. Pelik sikit dia punya bahasa. Nak kata Arab pun tidak, nak kata English pun tidak. Dia bahasa Turki kan, bahasa Turki tu sendiri. Kita cakap Arab pun dia nganga, cakap orang putih pun dia nganga juga. Tapi kalau kita pergi melancong ke Turki, saya pun baru tahu tuan-tuan ni, rupanya syarikat travel kalau nak dapatkan tour guide yang boleh berbahasa Melayu, bayar mahal sikit. Ada, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan saya pernah bersembang dengan tour guide Turki yang boleh bercakap bahasa Indonesia. Dia kata kami akan pergi kursus di Indonesia selama 3 bulan untuk bercakap bahasa Indonesia. Tak adalah yang saya dengar cakap bahasa Melayu Malaysia ni. Bahasa Melayu dia bahasa Melayu Indon. Sama juga kalau kita pergi ke Mekah, Madinah pun kebanyakannya mereka bercakap bahasa Melayu Indon. Sebab yang paling ramai dalam dunia ni, jemaah yang paling ramai ialah jemaah Indonesia. Yang rakyat dia saja pun 200 juta kan, kita baru 30 juta. Jauh bezanya. Sebab itu sampai ke tahap ada signboard bahasa Indonesia. Dekat Mekah tu ada signboard Melayu, okey lah, tapi bahasa Indonesia tak apalah, kita boleh faham lah kan, kalau orang yang tak reti Arab langsung. Jadi kalau nak ambil tour guide yang boleh berbahasa Melayu, mahal sikit. Jadi sebab itu kebanyakan trip pergi ke Turki, tour guide-nya ialah berbahasa Inggeris. Dan ramai di kalangan orang Malaysia boleh menerima bahasa Inggeris, pasal ramai yang pandai cakap orang putih. Kan, orang Malaysia ramai pandai cakap orang putih. Kalau cakap bahasa Turki, saya tahu satu setakat ni. 2-3 patah jugalah. Günaydın, selamat pagi. Gule-gule, gule-gule, terima kasih ke ataupun bye-bye. Kalau tak silap saya bye-bye kot, gule-gule. Lepas tu tamam, okey, cukup, tamam. Itu sama dengan bahasa Arab. Sempurna, cukup, tamam. Itu je yang tahu. Lepas tu makanan Turki, kalau 2-3 hari duduk, perut dah rasa kembung, rasa macam tak lalu nak makan lah. Nak termuntah pada saya hari keempat tu, muntah. Punyalah teruk kan, sampai tahap tak boleh nak makan lah makanan Turki. Jadi kita pun cari nasi. Manalah nasi ni? Rupanya nasi dia Bali. Bali tu kira macam nasi dia lah. Dia pun makan Bali kan? Tapi ada tempat yang ada nasi. Dan kalau nak cari masakan Melayu, restoran Malaysia ada dekat Istanbul kan? Tuan-tuan type aja restoran Malaysia, ataupun restoran Malaysia, ataupun nama dia Nur Muhammad. Tapi bila tuan-tuan pergi dekat restoran tu, kan, kita tengok dia punya watak orang yang ada dalam restoran tu macam biasa tengok dekat Malaysia ni, tapi dia lain sikit lah daripada yang biasa kita jumpa. Nama ni kepiah-kepiah yang jenis tinggi-tinggi tu kan. Mereka ni ialah Global Ikhwan Sendian Berhad. Sebelum tu nama dia Rufaqa. Sebelum tu lagi namanya Al-Arqam. Geng-geng tu lah yang ada buka restoran dekat Istanbul, Global Ikhwan Sendian Berhad. Dia ada rangkaian international dia. Tapi tak kisahlah tu, yang penting kita nak makan kan. Masa tu barulah jumpa nasi goreng kampung. Kalau tidak, meroyan kita tak jumpa nasi ayam. Sebelum balik hari tu saya adalah singgah di restoran tu, barulah terubat kerinduan nak makan nasi lemak, nasi ayam. Nama restorannya Nur Muhammad. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Turki, kebiasaannya syarikat travel tu takkan bawa pergi situ. Dia dah ada dah, dia punya tempat-tempat restoran-restoran yang mereka dah tetapkan. Tapi kalau kita nak keluar daripada itinerary tu, nak makan di situ ketika melawat Istanbul, kena pergi sendirilah, bayar sendiri. Nama restoran tu Nur Muhammad. Dekat dengan Hagia Sophia, dekat dengan Blue Mosque, dekat dengan yang Cruz
dekat tepi pantai tu, dekat dengan Grand Bazaar. Saya bagi bayangan sikit tuan-tuan, supaya teringin lepas ni nak pergi Turki. Selepas pergi Mekah, selepas pergi Madinah, selepas pergi Palestin, tempat yang saya cadangkan tuan-tuan pergi ialah Turki. Turki ialah sebuah negara Islam yang sangat hebat, maju. Akan tetapi dia punya rakyatnya walaupun majoriti Islam, tetapi kebanyakannya ke arah kebaratan sikit lah. Dia punya lifestyle-nya, cara hidupnya tu, ya. Biasalah kalau tengok pusat tu biasa, tapi di Islam, tapi tunjuk pusat, kan? Tu kira anggap rezeki lah, rezeki. Kan? Macam tu lah. Ada yang pakai tudung, ada pakai tudung apa semua, tapi payahlah nak cari tudung labuh macam di tempat kita. Kalau ada pun jenis tudung ikat bawah tengkuk ni, dadanya terlapang jugalah. Itu pun rezeki jugalah, nak buat macam mana. Tak dapat nak mengelaknya, kan. Baik, jadi sekadar itu sajalah kuliah pada malam ini. Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf salah dan silap. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdiha siratakal mustaqim wahdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.